Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Farah Aida binti Wan Abdullah daripada Kolej Komuniti Pasir Mas. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai pengenalan iFolioSys. iFolioSys boleh dikaitkan dengan 4W1H iaitu what, when, why, who dan juga how. Okey, pertama sekali kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan iFolioSys iaitu what. Ia merupakan satu sistem simulasi gabungan sistem EDI secara gambaran yang berkonsepkan penulisan portfolio. Yang kedua, ia merupakan salah satu platform pembelajaran atas talian berasaskan web. Dan yang ketiga, ia merupakan inovasi PDP gabungan dua kursus iaitu DPLA W35 dan juga DPL 5W14. Yang kedua, when. Bilakah iFolioSys dibangun? Ia dibangun pada tahun 2017. Okey, why? Kenapa ia ditubuhkan? Ia dibangunkan disebabkan oleh tiga kepentingan iaitu yang pertama, ia merupakan salah satu platform pembelajaran atas talian dan mempelbagaikan kualiti PDP pensyarah kursus. Yang kedua, ia dibangunkan untuk memudahkan pelajar membuat penulisan portfolio semasa menjalani latihan industri. Dan yang ketiga, pelajar dapat menghuraikan teori pengetahuan mengenai prosedur dan fungsi dokumentasi aktiviti ekspor ke dalam sistem portfolio. Faktor yang ketiga, who. Siapakah pengguna iFolioSys? Pengguna terdiri daripada tiga. Yang pertama adalah pelajar jurusan pengurusan logistik dan rangkaian bekalan yang akan pergi menjalani WBL ataupun latihan industri. Yang kedua, pihak politeknik yang mengambil kursus DLS dan juga pihak kolej komuniti yang mengambil kursus SLK. Okay, faktor yang kedua adalah how. Dari sudut teknikal, iFolioSys merangkumi 5 langkah iaitu pertama, melalui pelaksanaan WBL iaitu melalui dashboard yang dipaparkan, pelajar perlu mengisi maklumat dengan tepat bagi setiap dokumen yang telah diaturkan mengikut prosedur, di mana maklumat tersebut boleh diisi oleh pelajar melalui soalan kajian yang diberi oleh pensyarah. Pelajar seterusnya hendaklah mengemukakan teori huraian mengenai fungsi bagi setiap dokumen ekspor yang terlibat. Langkah yang kedua, menghasilkan dokumen. Dokumen-dokumen ekspor yang terlibat seperti invoice, senarai pembungkusan, bill of lading, borang custom dan lain-lain dapat dihasilkan bagi tujuan lampiran laporan portfolio. Langkah yang ketiga adalah mencetak dokumen. Bahagian ini adalah pilihan. Pelajar dan pensyarah boleh mencetak dokumen-dokumen yang terlibat setelah proses pengurusan ekspor dan import diselesaikan. Langkah yang keempat, hasil kerja boleh disimpan iaitu boleh di-save. Proses ini adalah ruang bagi pelajar menyimpan hasil kerja mereka. Dan langkah yang terakhir adalah melihat hasil kerja, di mana pelajar dapat menyemak hasil kerja mereka dan melakukan pembetulan sekiranya perlu ditambah baik. Pensyarah dapat melihat hasil kerja pelajar dalam bentuk portfolio bagi tujuan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubaidah binti Abu Bakar dari Kolej Komuniti Kepala Batas. Hari ini saya akan menerangkan tentang iFolioSys Act 2017. Pada tahun 2017, satu kajian rintis telah dibuat kepada 5 orang pelajar PMJB dan 10 orang pelajar UniKL bagi menguji lari keberkesanan sistem. Setelah mengikuti kajian rintis tersebut, pelajar telah menjawab soalan tinjauan kaji selidik yang telah diberikan dan hasilan dapatan telah dianalisis berdasarkan analisis deskriptif menggunakan software SPSS version 15. Majoriti daripada responden menyatakan dengan menulis portfolio menggunakan sistem iFolioSys ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses kerja dalam aktiviti ekspor hingga boleh dinilai oleh pensyarah. Selain daripada itu, iFolioSys ini juga telah mendapat pengesahan daripada pihak industri iaitu Swift Logistics Malaysia Sdn Bhd sebagai salah satu inovasi PDP.
iFolioSys telah menyertai pertandingan inovasi peringkat antarabangsa anjuran UiTM Dungun pada tahun 2017 dan memenangi pingat perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cik Zaiti Syakila binti Muhammad Yusof, salah seorang pensyarah sijil perkhidmatan logistik dari Kolej Komuniti Cawang Ratau Panjang dan Kolej Komuniti Pasir Mas, akan menerangkan secara ringkas mengenai pengajaran dan pembelajaran menggunakan inovasi sistem iFolioSys. Sistem iFolioSys ialah satu simulasi gabungan sistem EDI, iaitu Electronic Data Interchange secara gambaran yang berkonsepkan penulisan portfolio berasaskan web. Menurut ELBAT 2020, EDI merupakan proses penghantaran dokumen perniagaan secara elektronik dari komputer satu syarikat ke komputer syarikat yang lain. Manakala portfolio pula telah ditambah baik dengan elemen penulisan yang berasaskan web dan bercirikan IR 4.0. Pensyarah akan memberi satu soalan kajian kes untuk diselesaikan oleh pelajar. Pelajar perlu mengisi maklumat di dalam setiap dokumentasi yang terlibat dalam aktiviti ekspor mengikut prosedur. Paparan dashboard dalam sistem iFolioSys ini adalah fungsi utama yang perlu difahami terlebih dahulu di kalangan pelajar jurusan pengurusan logistik dan rangkaian bekalan. Ianya berkaitan dengan gambaran proses ekspor dan dokumentasi yang terlibat mengikut prosedur penghantaran secara FCL, iaitu Full Container Load menggunakan perkhidmatan intermodal, Fisherbed, iaitu gabungan pengangkutan darat dan laut. Bagi saluran yang bermula dengan dokumen sales order dan ke atas secara menegak, ianya adalah berkaitan dengan proses penghantaran barang yang melibatkan pengangkutan darat. Manakala saluran yang bermula dengan sales order dan ke sisi kanan, ianya melibatkan proses penghantaran barang yang melibatkan pengangkutan laut dan perdagangan ekspor. 4 komponen seperti sales order, delivery order, invoice dan packing list kebiasaannya adalah dari senarai dokumen yang termasuk dalam kategori ERP, iaitu Electronic Resource Planning, dan kebiasaannya meliputi butiran berkaitan pembekal dan pelanggan dari pihak pengeksport atau pengilang. Item yang lain seperti liner, booking order, container booking order, haulier booking order, draft bill of lading, custom form K2 dan lain-lain adalah merupakan dokumen yang dikeluarkan melalui 3PL, iaitu third party logistik. Contoh pihak shipping liner, freight forwarder, syarikat haulier atau truk pengangkut dan ejen sah yang dilantik oleh pihak custom. Proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP secara atas talian melalui Google Meet telah dibuat bersama pelajar bagi melengkapkan setiap item yang ada di dalam dashboard. Pelajar akan merasai pengalaman sebagai pengeksport dengan memasukkan info ke dalam dokumen sales order, invoice serta packing list. Hanya invoice dan packing list akan dihantar kepada freight forwarder yang menguruskan pergerakan kargo dari premis atau gudang pengeksport ke pelabuhan berlepas. Pada masa yang sama, pelajar iaitu sebagai pengeksport atau freight forwarder akan membuat tempahan ruang kosong di dalam kapal melalui shipping liner dengan mengisi liner booking order. Pihak shipping liner akan membuat pengesahan tempahan ruang kosong di dalam kapal melalui dokumen liner booking confirmation kepada pengeksport. Shipment instruction akan dibuat oleh pelajar iaitu pengeksport atau freight forwarder sebagai makluman kepada shipping liner mengenai pihak third party logistik yang menguruskan penerimaan barang import di pelabuhan destinasi. Pelajar juga akan merasai pengalaman sebagai pihak shipping liner yang mengeluarkan draft bill of lading bagi pihak pengeksport atau freight forwarder mengisi butiran mengenai kontena yang akan membawa barangan untuk dieksport. Selain daripada itu, pelajar juga akan mewakili freight forwarder dengan memasukkan info ke dalam container request order untuk diserahkan kepada pihak yang menguruskan penempatan kontena-kontena kosong iaitu container yard mengikut ketetapan di dalam liner booking confirmation. Pelajar juga akan mengeluarkan haulier booking order bagi tempahan truk pengangkut yang akan mengangkut kontena kosong dari kontena yard ke premis atau gudang pengeksport dan kontena yang berisi barangan dari premis atau gudang ke pelabuhan berlepas. Dari satu sudut yang lain, pelajar akan merasai pengalaman menjadi ejen custom yang dilantik oleh freight forwarder dengan mengisi info di dalam ruangan custom form iaitu K2. Kebanyakan info yang dimasukkan adalah daripada salinan invoice, packing list dan draft bill of lading yang mempunyai butiran lengkap mengenai barangan yang akan dieksport bagi tujuan pelepasan dari pihak custom.
Setelah memasukkan info yang dikehendaki ke dalam setiap item pada dashboard tersebut, pelajar perlu mengemukakan teori huraian mengenai fungsi bagi setiap dokumen ekspor yang terlibat dan pengalaman menyelesaikan kajian kes melalui butiran info yang perlu diisi dalam setiap dokumen ke dalam ruangan portfolio. Pelajar boleh menyemak hasil kerja mereka dan melakukan pembetulan sekiranya perlu. Pelajar juga boleh mencetak dokumen dan penulisan portfolio bagi tujuan simpanan. Manakala bagi pensyarah penilai pula, ruangan dashboard pelajar yang perlu dinilai akan tertera dan pensyarah boleh memantau hasil kerja pelajar serta membuat penilaian dari masa ke semasa. Penggunaan iFolio SIS ini telah disambung semula pada tahun 2020 dan telah dijalankan secara atas talian menggunakan Google Meet bersama 2 orang pelajar sijil perkhidmatan logistik di Kolej Komuniti Cawangan Rantau Panjang. Selepas melalui proses PDP, pelajar telah memberikan maklum balas mengenai iFolio SIS menggunakan Google Form. Secara keseluruhannya, reaksi pelajar sebagai responden adalah positif dan objektif iFolio SIS ini dapat dicapai dengan menambahbaikan dari masa ke semasa. Sesi perkongsian mengenai iFolio SIS ini juga telah dibuat kepada 3 orang pensyarah UiTM Machang pada 7 Disember 2020 dan pensyarah-pensyarah SLK Kolej Komuniti pada 14 Januari 2021 secara atas talian menggunakan Google Meet. iFolio SIS juga telah didaftarkan copyright melalui MyIPO pada 31 Disember 2020. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.